Serius ke, Wil? Serius. Kau labur sikit je tapi kau dapat balik banyak. Saya pun ingat nak melabur. Ya ke? Melabur sikit nanti dapat berkali ganda. Kita mesti masuk ini pelaburan. Untungnya banyak besar. Betul lah. Betul, saya mau. Ya betul labur. Tapi labur dalam apa? Ingat, pelabur yang selamat adalah pelabur yang bermaklumat. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Suri rumah pemandu bas sekolah, kru filem dan pekerja hotel kini boleh menarik nafas lega apabila mereka dinyatakan sebagai antara kategori yang bakal mendapat kelulusan secara automatik di bawah program iSinar bermula pertengahan bulan ini. Ini susulan kategori itu turut dipaparkan di laman sosial Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP selepas institusi tersebut membuat pengumuman berhubung kriteria dan butiran kemudahan iSinar. Bagaimana kemudahan pengeluaran iSinar membantu rakyat, khususnya golongan terjejas akibat pandemik COVID-19? Kupasannya akan kami bawakan dalam Bual Bis seketika nanti. Salam sejahtera, saya Hazel Desmond dan ini Bis Malaysia, edisi Isnin 14 Disember 2020. Saya kongsikan perkembangan berita mengenai ekonomi gig. Bilangan pekerja dalam sektor ekonomi gig meningkat tahun ini, terutama dalam perkhidmatan e-hailing dan penghantaran. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Cabaran ekonomi yang disebabkan oleh pandemik itu juga menyaksikan permintaan terhadap pekerjaan e-hailing melonjak tinggi apabila ramai yang kehilangan pekerjaan ekoran pelaksanaan PKP. Pembukaan semula aktiviti ekonomi dan sokongan berterusan daripada kerajaan membantu sektor gig yang terjejas akibat COVID-19 menongkah arus kegawatan ekonomi semasa. Selain daripada bertahan daripada kesan pandemik itu, perangkaan mereka yang terlibat dalam perkhidmatan e-hailing dan penghantaran dijangka lebih tinggi tahun ini apabila sektor perkhidmatan gig menawarkan peluang kepada lebih ramai pekerja yang diberhentikan kerja dan mereka yang gajinya dipotong.
Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, tahun lepas ramai 466,600 pekerja terlibat dalam sektor gig berbanding 559,900 pada 2018. Kerajaan juga mengumumkan tambahan 5.3 bilion ringgit bagi lanjutan program subsidi upah. Program ini merangkumi subsidi upah, program meningkatkan kemahiran sedia ada dan mempelajari kemahiran lain selain bantuan pengambilan pekerja dan latihan serta pelindungan sosial ekonomi gig. Sehubungan itu, Jabatan Perangkaan Malaysia percaya bagi pembangunan petunjuk pekerja gig yang lebih komprehensif perlu untuk melihat kepada sumber yang lebih meluas selain daripada menggunakan data kaji selidik, antara lainnya menerusi maklumat rekod pentadbiran daripada pelbagai agensi secara langsung atau tidak langsung yang terlibat dalam ekonomi gig. Baik, kita beralih ke perkembangan saham di mana Bursa Malaysia didagangkan di dalam aliran menaik dipacu oleh saham-saham sektor perbankan sepanjang hari ini. Untuk mendapatkan laporan penuh, kita bersama pengurus dana PNB Investment, Saudari Nur Raihan Munir. Pada sesi dagangan pagi, Bursa Malaysia dibuka rendah seketika tetapi pulih semula selepas itu. Menjejaki prestasi bercampur-campur di Wall Street yang mencatatkan kenaikan 47.11 mata atau 0.16% untuk ditutup kepada 30,046.37 Jumaat lepas. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI naik 9.14 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,693.72. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 711 berbanding 603. Sementara 822 kaunter kekal tidak berubah atau tidak dirus niaga. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.02% kepada RM4.91 seeuro, 0.01% kepada RM3.89 setiap 100 yen dan ringgit kekal tidak berubah kepada RM4.05 sedolar Amerika. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PNB Investment Berhad. Baik, terima kasih Nur Raihan Munir untuk analisis saham itu tadi. Dan seperti yang dimaklumkan di awal rancangan tadi, Bualbis petang ini akan membincangkan topik Sinar iSinar. Kita akan bersama tetamu undangan seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, BIS Malaysia bersiaran dari Isnin hingga Jumaat kini berubah siaran pada pukul 3.30 petang dengan kupasan isu ekonomi semasa yang lebih mendalam. Nantikan kami di saluran berita RTM. Bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak 6 bilion ringgit. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus dengan allowance bulanan dinaikkan daripada 625 kepada RM1,000
Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah 60 juta ringgit dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak 29 juta ringgit juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan Sekolah Pondok. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Program iSinar kini dibuka dan diperluaskan kepada kesemua 8 juta pencarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang terjejas akibat penularan pandemik global COVID-19 dengan jumlah pengeluaran maksimum meningkat kepada RM10,000. Program iSinar telah diumumkan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz kepada ahli yang layak dengan jumlah pengeluaran maksimum dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM10,000 bagi mereka yang mempunyai simpanan kurang daripada RM90,000 dalam akaun satu, dan ini membabitkan peruntukan RM70 bilion. Bagaimana program iSinar dapat membantu semua ahli untuk tempoh selama yang mungkin tak kala berdepan dengan penularan pandemik COVID-19? Bagi menjawab persoalan ini, kita terus sahaja bersama rakan penyampai Redwin Robin dan tetamu undangan. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di dalam rancangan BIS Malaysia, dan hari ini eksklusif kami bawakan pada anda Bual BIS. Ini berkenaan dengan iSinar yang dilaksanakan oleh pihak Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, yang mana ini juga memberikan banyak kemudahan serta manfaat kepada mereka yang layak, pencarum yang layak untuk mendapatkan inisiatif serta pengeluaran dalam akaun iSinar mereka. Jadi bersama dengan saya lebih lanjut untuk berbicara bagaimana ia juga memberikan manfaat yang sepenuhnya, apatah lagi dalam berhadapan dengan situasi serta pandemik COVID-19. Bersama dengan saya di talian pada waktu ini secara panggilan melalui video iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mawad Dali, penganalisis ekonomi yang memang tidak asing lagi di BIS Malaysia yang kita undang berulang kali juga untuk memperincikan lagi topik kita pada waktu ini. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Baik, Doktor. Terima kasih kerana kesempatan sekali lagi bersama kami di BIS Malaysia untuk kali ini. Baik, berkenaan dengan iSinar, ini juga antara perkara yang hangat diperkatakan dalam beberapa minggu ini, Doktor, dan akhirnya telah pun diputuskan dari segi kategorinya, siapa yang layak dan sebagainya, bagaimana kriterianya setelah diumumkan oleh pihak KWSP pada minggu yang lepas juga. Jadi sebelum kita lebih lanjutlah berkenaan dengan inisiatif ini, Doktor, bagaimana ia dapat membantu khususnya kepada golongan yang terjejas di sebalik pandemik COVID-19 ini dengan adanya pengeluaran iSinar ini, Doktor? Okey, pertama sekali kita kena lihat dulu dalam konteks KWSP ni, ianya adalah sebenarnya ada satu mekanisme yang bagaimana kita adalah sebagai pekerja menyimpan untuk hari tua. So maksudnya ialah simpanan hari tua. So kita hanya boleh mengeluarkannya pada waktu yang tertentu lah. Tapi sebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, ianya telah diberikan pelonggaran untuk penyimpan-penyimpan KWSP untuk mengeluarkan sebahagian daripada akaun satu mereka untuk mereka menangani masalah-masalah dalam ekonomi dan sebagainya. Dan kita melihat dalam konteks manfaat yang diberikan, ini adalah memberikan manfaat kepada ekonomi secara umumnya dan juga kepada individu-individu yang terkesan dalam COVID-19. Kalau kita sebut manfaat Doktor, ini juga diberikan sepenuhnya manfaat ataupun mereka yang menerima manfaatnya ramai juga yang terjejas, khususnya mereka yang mengalami kekurangan pendapatan 30% dan sebagainya. Dari segi mereka yang layak, kriteria yang diketengahkan oleh pihak KWSP, bagaimana pandangan Doktor? Okey, kriteria yang diberikan oleh KWSP adalah ada dua kategori. Kategori yang pertama dan yang keduanya adalah kategori yang mengalami pengurangan pendapatan sebanyak yang 30%. Dan dalam aspek dalam pandemik COVID-19 ini, kita melihat ada setengahnya tidak sampai kepada 30% itu, ada yang 5%, ada 10% dan sebagainya lah. Tapi mereka adalah yang terkesan. Tapi dalam konteks ini, kriteria yang kedua itu sebagai contohnya, walaupun kita tidak
sampai kepada 30% itu, mungkin kita boleh terus memohon daripada EPF dan kita lihat bagaimana sama ada mereka meluluskan atau tidak tentang permohonan pengeluaran tersebut. Dan ini perlu dilakukan oleh pemegang-pemegang EPF yang mempunyai kesan secara langsung dan tidak langsung daripada COVID-19 ini. Dan ini adalah sangat membantu kepada mereka jika sebagai contohnya mereka perlu untuk memenuhi keperluan asas dan sebagainya. Walau bagaimanapun kita perlu mengingati bahawa akaun EPF ni adalah sebenarnya akaun simpanan hari tua. Jika kita tidak memerlukannya, maka kita harus beringat bahawa selepas kita bersara nanti kita mempunyai masa yang agak panjang selepas kita bersara. Kemungkinan umur kita sekarang ni secara operatornya untuk lelaki adalah 66 tahun dan yang perempuan adalah 68 tahun. Jadi cuba kita bayangkan berapakah lama masa yang perlu kita hadapi selepas kita mengalami tempoh persaraan. Okey, kalau kita lihat signifikan dan juga relevan mengapa iSinar ini ditawarkan ataupun diperkenalkan, ialah seperti mana kita beritahu awal tadi, membantu mereka yang terjejas dari segi pendapatan dan sebagainya, punca pencarian dan sebagainya. Tetapi kalau kita sebut KWSP, macam Prof juga ataupun Doktor dah sentuhkan tadi, ini merupakan simpanan untuk masa depan. Tetapi dengan disebalikkan pandemik COVID-19, inisiatif ini diperkenalkan bagi membantu mereka dalam waktu yang terdekat ini. Jadi bagaimana pula, ada yang mengatakan bahawa adakah irrelevant, signifikan dengan situasi sekarang dengan adanya perkhidmatan iSinar ini walaupun sebenarnya untuk simpanan masa depan? Okey, dari segi konteks individu, dari segi konteks individu, kita melihat bahawa apabila kita terkesan daripada COVID-19, mungkin kita tidak dapat pendapatan kita berkurangan. Seperti kalau dahulu kita mempunyai kerja lebih masa ataupun kita mempunyai kerja sampingan dan sebagainya, tetapi disebabkan oleh COVID-19 mungkin kita tidak dapat mendapat pendapatan sampingan itu ataupun pendapatan lebih masa tersebut. Dan kita memahami bahawa keperluan asas ataupun keperluan hidup kita di dalam zaman moden ini adalah agak mendesak, iaitu kita perlu untuk memenuhi keperluan keluarga dan juga keperluan pendidikan dan sebagainya. Dan ada kalanya simpanan yang perlu kita gunakan untuk masa depan ini perlu digunakan. Okey, terutamanya kepada yang golongan-golongan yang terjejas ini. Ini adalah untuk memastikan kelangsungan hidup, kelangsungan hidup untuk terus melangsungkan hidup mereka di waktu-waktu terdesak seperti dalam COVID-19 ini. Okey, baik. Prof, Doktor, kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini bersama dengan Doktor. Jadi untuk anda yang bersama kami di BIS Malaysia, jangan ke mana, kita sambung selepas ini. Sehubungan itu, sebagai inisiatif ketiga, kadar caruman minimum KWSP pekerja dikurangkan daripada 11 kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga 9.3 bilion ringgit. KWSP juga telah memperkenalkan kemudahan pengeluaran iLestari pada bulan April yang membenarkan ahli membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM6,000. Skim ini telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai 11.6 bilion ringgit. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun 1 secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Penularan tempatan dilaporkan, iaitu satu kes daripada kluster sungai. Pengajaran dan pembelajaran akan tetap diteruskan secara memastikan maklumat rasmi yang keluar daripada kerajaan itu keluar pada masa. Kenderaan sama kalau kami daripada bala bencana, wabak penyakit dan segala
luar sana mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Rakyat maka kerajaan akan memperuntukkan 500 juta ringgit. Kerajaan sebelum ini telah mengumumkan pelaksanaan perintah akibat COVID-19 sudah mula rancak dan insya-Allah sekiranya trend ini berterusan. Kita pernah berjaya melandaikan lengkungan jangkitan COVID-19 sebelum ini. Meski kita berbeza pandangan, agama, bangsa mahupun ideologi, namun kita punya titik persamaan memerangi pandemik COVID-19. Sehubungan itu, sebagai inisiatif ketiga, kadar caruman minimum KWSP pekerja dikurangkan daripada 11 kepada 9% mulai Januari 2021 untuk tempoh 12 bulan bagi meningkatkan pendapatan boleh guna atau take home pay. Ini akan memanfaatkan pencarum KWSP dengan nilai inisiatif sehingga 9.3 bilion ringgit. KWSP juga telah memperkenalkan kemudahan pengeluaran air lestari pada bulan April yang membenarkan ahli membuat pengeluaran sebanyak RM500 sebulan selama 12 bulan dengan jumlah keseluruhan sehingga RM6,000. Skim ini telah memanfaatkan 4.7 juta ahli dengan nilai RM11.6 bilion. Maka sebagai inisiatif keempat dan yang saya pasti dinanti-nantikan, kerajaan mengumumkan kemudahan pengeluaran simpanan KWSP dari akaun satu secara bersasar sebanyak RM500 sebulan dengan jumlah sehingga RM6,000 untuk 12 bulan. Baik, kembali bersama kami di Bual Biz untuk hari ini. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi, berbicara berkenaan dengan iSinar, bagaimana ia dapat memberikan manfaat sepenuhnya kepada masyarakat, khususnya kepada pencarum yang layak untuk menerimanya. Baik, Doktor, tadi kita telah pun melihat bagaimana memberikan manfaat dan juga dari segi bagaimana signifikannya objektif di sebalik perkhidmatan iSinar ini. Tapi kalau kita lihat kriteria yang telah pun digariskan oleh pihak KWSP agak ketat ya juga, kerana ini juga pada masa sama kita percaya adalah memastikan bahawa mereka yang layak benar-benar layak dan dapat menjamin juga pengeluaran yang sesuai, khususnya bagi pencarum yang mempunyai beban dari segi kewangan itu sendiri. Bagaimana Doktor melihat sendiri kriteria yang digariskan oleh pihak KWSP untuk iSinar ini? Kita boleh melihat dari dua aspek. Pertama ialah kita lihat dari segi pemegang KWSP sendiri, mereka mungkin yang terdesak, mungkin mereka memang mahukan kepada bantuan, iaitu bukan pengeluaran daripada akaun satu mereka. Dari segi KWSP juga, mereka bertanggungjawab untuk menjaga simpanan hari tua pemegang-pemegang KWSP ni. Jadi dia ada dua side, okey. Dan kita perlu lihat di tengah-tengah, jalan di tengah-tengah. Dan dalam konteks ini kita melihat kriteria yang telah diletakkan, iaitu sebagai 30% pengurangan daripada pendapatan, itu adalah agak tinggi bagi golongan-golongan tertentu. Sebagai contohnya, kalau kita lihat daripada golongan B40, kebanyakan mereka ni tidak mempunyai simpanan atau tabungan yang agak mencukupi, sebagai contohnya 6 bulan kecemasan dan sebagainya. Dan justru itu apabila mereka dapat mengeluarkan iSinar ini adalah satu kelegaan kepada mereka, macam mana untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup dan sebagainya. Dan saya rasa kalau kita KWSP dapat memberikan kelonggaran kepada golongan-golongan B40 ini yang mungkin tidak mempunyai pengurangan pendapatan sebanyak 30%, mungkin dia pengurangan pendapatannya hanya 5%, tetapi 5% yang dihadapi oleh mereka itu adalah sangat besar kesannya, terutama untuk golongan-golongan B40. Jadi justru itu mungkin kelonggaran dapat diberikan kepada golongan B40, terutamanya di dalam mereka mahukan untuk mengeluarkan akaun satu mereka ini.
Baik, Doktor, kita percaya ini juga antara fokus yang dilaksanakan oleh pihak KWSP dalam memastikan semuanya berjalan lancar. Kriteria itu juga adalah dalam keadaan yang mudah difahami untuk mereka yang ingin memohonnya. Tapi kalau bagi Doktor sendiri selaku pengasas ekonomi melihat situasi dan juga keadaan yang ditawarkan oleh pihak KWSP ini, mungkin ada lagi ruang penambahbaikan yang boleh kita cadangkan dalam memudahkan lagi permohonan dan juga proses untuk pengeluaran ini? Okey, mungkin saya boleh memberikan sedikit komen. Ini bukan dalam konteks KWSP tapi dalam konteks keseluruhan. Sebenarnya saya rasa dalam konteks KWSP ini adalah sebagai satu langkah terakhir lah. Langkah terakhir bagi pemegang KWSP itu sendiri. Kita boleh melihat aspek-aspek lain seperti contohnya mengoptimumkan penggunaan zakat, sedekah dan lain-lain. Inilah sektor-sektor ketiga, sektor ijtimai ini, sektor yang membantu masyarakat dari segi contoh zakat dan sebagainya. Bagaimanakah sektor-sektor ini boleh membantu golongan-golongan yang terjejas ini, terutamanya golongan B40 ni. Contoh kita tidak mahu zakat kita terlalu besar tapi tidak digunakan, disalurkan kepada golongan-golongan yang terdesak pada waktu ini. Sepatutnya elemen ini perlu disalurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan ini. Dan dari konteks KWSP pula, ianya adalah satu langkah yang baik, iaitu ia dapat meningkatkan penggunaan consumption, iaitu di dalam ekonomi secara keseluruhannya, dan ia tidak menggunakan belanjawan daripada negara. Dan tapi ianya boleh meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan daripada peningkatan perbelanjaan daripada pengguna-pengguna, iaitu pegang-pegang KWSP yang mengeluarkan akaun mereka. Tapi seperti yang saya cadangkan tadi, elemen zakat dan juga elemen sedekah ni perlu diutamakan dahulu untuk membantu golongan-golongan yang terjejas ini. Akhir sekali lah, Doktor, soalan kita kepada Doktor sendiri. Ini berkenaan dengan, ini juga ruang yang terbaik untuk kita berikan nasihat kepada ahli KWSP yang akan memohon ataupun menggunakan perkhidmatan ataupun memanfaatkan iSinar ini supaya tidak sewenang-wenang yang berbelanja wang tersebut dengan perkara yang merugikan, akhirnya merugikan, tapi menggunakan wang tersebut dengan sebaik mungkin, kerana ini peluang yang ditawarkan bukan untuk semata-mata mengurangkan beban, tetapi juga pada masa sama pengguna ataupun pencarum perlu tahu bagaimana mereka perlu berbelanja duit mereka dengan baik. Bagaimana, Doktor? Okey, dalam konteks perbelanjaan atau pengurusan kewangan ini, pengguna-pengguna yang mengeluarkan iSinar ini perlu memahami bahawa apa yang mereka keluarkan itu adalah simpanan hari tua mereka, dan mereka perlu mengeluarkannya itu hanya jika mereka terpaksa menggunakannya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Dan apabila kita melihat untuk meneruskan kelangsungan hidup ini, kita perlu melihat bertingkat-tingkat keperluan, iaitu tingkat-tingkat keperluan. Seperti contohnya kita ada yang terbawah sekali, iaitu yang paling asas sekali ialah daruriyat, itu keperluan asas. Yang ini perlu dipenuhi seperti makanan, minuman, pakaian, pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Dan ini perlu, kalau sebagai contohnya kita keluarkan duit KWSP ini dan kita perlu menampung benda-benda ini, itu adalah satu perkara yang amat baik yang dilakukan. Dan yang tingkat yang kedua adalah hajiat, iaitu untuk memenuhi kehendak, dan ini tidak perlu kita penuhi pada masa ini, dan seterusnya ialah tahsin atau kemewahan. Yang ini terus perlu dihindarkan oleh pengeluar-pengeluar KWSP ini. Justru itu, apabila kita mengeluarkan iSinar ni, kita perlu melunaskan ataupun memenuhi tanggungjawab kita, sebagai contohnya sebagai ketua keluarga untuk memenuhi nafkah ahli-ahli keluarga dan sebagainya, untuk memenuhi pendidikan anak-anak. Sebagai contohnya akhir tahun nanti kita perlu untuk membiayai pendidikan anak untuk masuk sekolah dan sebagainya. Dan ianya tidak bolehlah kita beli, sebagai contoh nak beli iPhone baru dan sebagainya. Saya rasa itu adalah satu nasihat saya lah untuk pengeluar-pengeluar Sinar yang akan mengeluarkan akaun mereka nanti. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Nur Ali Rizwan Shah Muhammad Dali untuk kesempatan ini, Doktor, kerana bersama kami juga di BIS Malaysia. Kita harap ini juga memberikan sedikit informasi pada pencarum KWSP, khususnya bagi yang ingin memohon iSinar yang ditawarkan ini. Terima kasih sekali lagi, Doktor, kerana bersama kami di BIS Malaysia. Kita jumpa lagi, Doktor.
Terima kasih Razil. Baik, sama-sama dan terima kasih juga untuk anda yang menyaksikan kami untuk edisi hari ini. Sekali lagi, sekiranya anda ada kemusykilan ataupun sebarang pertanyaan, teruslah hubungi juga pihak KWSP kerana kita percaya mereka sedia untuk membantu anda menjawab segala persoalan berkenaan dengan IC hari ini. Sekian sahaja untuk edisi hari ini. Kita kembali bersama dengan rakan pengacara di BIS Malaysia dan kita akan jumpa lagi pada siri yang akan datang. Salam hormat. Baik, Bualbis itu tadi menutup BIS Malaysia edisi 14 Disember 2020. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih jenama dipercayai. Terus lakukan kawalan diri dan patuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas semai sejahtera di mana jua anda berada. Saya Hazel Desmond. Salam hormat. Kita jumpa lagi.